Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Untuk video kali ini, cikgu akan tunjukkan kita akan bincang mengenai rumus penambahan dan rumus sudut gandaan. Okey. So, kalau kamu tengok dalam senarai dalam buku modul kamu ini, muka surat 111. Okey. So, rumus penambahan kita ada 3 formula kat sini. Okey. Iaitu sin A plus minus B sama dengan sin A cos B. Okey. Macam mana kita nak baca ni? Contohnya kalau sin A plus B, kita pecahkan A plus B. Kita ambil atas plus. Maksudnya kita akan ambil juga sama dengan sin A cos B tambah juga. Okey, tambah cos A sin B. Kalau kita punya soalan kita nak gunakan contohnya A ni tolak B, bukan plus A tolak B, kalau kita gunakan tolak di sini, jadi di sebelah kanan pun kita akan ambil yang tolak. Okey, manakala untuk cos, kalau cos A plus B, okey, ini kita akan gunakan tanda di atas, iaitu kita akan gunakan cos A sama dengan cos A cos B tolak sin A sin B. Okey, so kamu kena tengok pada formula dia. Kalau kita tambah, kita akan tolakkan di sini. Okey, so kalau kita gunakan penolakan, A tolak B, so kita akan ambil simbol plus di sini. Okey, so sama juga untuk tangent dan seterusnya lah. Okey, ini adalah formula sudut penambahan. Okey, untuk formula rumus sudut gandaan iaitu sin 2A. Okey, nampak kat sini ada double kat sini So formula diberi, ini diberi dalam senarai formula, jangan risau. Tapi kat sini yang masalah adalah bila kita tengok cos, dia ada 3 bentuk yang kita kena pilih. Okey, ini akan jadi problem sikit lah sebab kita akan pilih depends kepada soalan kita yang mana yang akan sesuai. Okey, yang mana sesuai. Okey, kadang-kadang kamu kena cuba jayalah mana satu yang sesuai. Okey, dan ini 3 formula ni diberi, jangan risau, tapi sudut setengah. Sudut setengah sebenarnya diambil daripada sudut rumus gandaan ni. Okey, sudut gandaan, tetapi dia bahagikan 2 kat sini. Contohnya kalau sin 2A, kita bahagikan 2A ni kepada 2 bagi dengan 2. Jadi di sini pun akan kita punya angle di sini pun akan dibahagi 2 lah. So, formula di sini sebenarnya berasal daripada rumus sudut gandaan. Okay, iaitu sin A, kalau kita nak cari rumus setengah, okay, kita akan bahagilah A bahagi 2 kat sini. Okay, formulanya asal daripada yang ini juga. Jadi, ini formula sudut setengah tidak diberi dalam exam. Okay, tapi kamu kena fahamlah, kita boleh gunakan formula rumus sudut gandaan untuk mencari sudut setengah. Okey, boleh? Okey. So, permudahkan, kita terus pada soalan, permudahkan setiap fungsi trigo yang berikut kepada fungsi trigo tunggal. Okey. So, biasanya sebelah mesti ada formula, senarai formula untuk memudahkan kita rujuk. Okey. Okey, soalan untuk soalan nombor 1 hingga 6 ni, cikgu akan bagi satu contoh sahaja. Okey, contoh cikgu bagi soalan nombor 2. Okey, diberi tangent 29 degree tambah tak berapa jelas kat sini. Tambah tangent 74 per dengan 1 tolak tangent 29 darab tangent 74 darjah. Okey, so kat sini kita tengok pada senarai formula kita. Okey, tengok senarai formula kita. Okey, formula jauh sangat. Cikgu kena drag dulu yang ni sekejap. Cikgu drag sikit. Okey. Okey, tengok formula sudut. Okey.
kita boleh permudahkan. Kita nak jadikan dia sebagai tunggal kan. Okey, nampak tangent plus minus kat sini. So kalau kamu tengok formula nombor 10. Okey, cuba tengok formula nombor 10. Okey, tangent A plus minus tangent B per 1 minus plus tangent A darab tangent B. So kita akan gunakan yang ini. Okey, so kita akan gantikan tangent A plus minus tadi tu. Okey, plus tangent 29 plus tangent 74 perkan dengan 1 tolak 29, tangent 29, tangent 24. Yang ini kita gantikan dengan tangent 29 plus tangent 74. Okey, kita terus guna formula saja. So ini sama dengan kita terus refer pada formula penambahan tadi, iaitu kita gantikan terus kepada tangent 29 darjah tambah 74 darjah. Maksudnya dia boleh pergi dua-dua arah. Jadi terus kita boleh cari tangent 29 tambah 74 sama dengan 103 darjah. Boleh? Itu saja. Maksudnya kita nak permudahkan. Okey, tapi dalam soalan sebenar dia tak akan bagi ni lah. Ini senang sangat. Okey, jadi kamu kena tengok formula dia. Okey. Okey, so yang lain cuba sendiri. Cikgu ini biasa dalam exam tak ada jumpa lah. Okey, yang ini tengok soalan seterusnya. Selesaikan berikut yang melibatkan rumus penambahan. Okey, untuk exam biasanya dia tak bagi tahu pun kena selesaikan guna formula apa, rumus apa. Tapi kamu sendiri kena pasti formula apa yang kita boleh gunakan. Okey, dia tak spesifik pada formula apa-apa. Jadi kamu terus pada soalan saja dan kamu biasakan dengan soalan tersebut. Okey, contoh cikgu ambil soalan nombor 2. Okey, diberi sin A sama dengan 12/13. Sin dan cos B sama dengan 4/5, di mana A ialah satu sudut tirus dan B ialah satu sudut refleks. Okey, sini maklumat ini penting. Okey, ini satu maklumat positif sin A positif, sin B pun positif, di mana A ialah sudut tirus, B sudut refleks. Cari tangent B. Jadi kat sini kita akan gunakan maklumat untuk kita lakarkan dahulu. Kita lakarkan dahulu kedudukan mana sin A tu. So sin A adalah sudut tirus dan nilainya adalah positif. Bila positif mestilah dia berada sama ada sukuan pertama atau sukuan kedua sahaja untuk sin yang positif. Tapi satu lagi maklumat yang diberi adalah sudut tirus, maka kita hanya akan ambil kira dalam sukuan yang pertama sahaja. Okey, so buat segi 3 macam tu. So inilah A kita. So sin 12/13 di mana? Opposite per hypotenuse. Jadi opposite kita adalah 12, hypotenuse kita adalah 13. Okey, jadi kat sini kita boleh cari apa di adjacent kita, iaitu gunalah Pythagoras theorem, iaitu 13 square minus 12 square. Okey, so dapatlah 5. Okey, itu maklumat pertama kita dah lukis. Maklumat kedua, okey, iaitu maklumat kedua cos B. Cos B 4/5 dan B ni ialah sudut refleks. Dan kamu nampak cos B ditulis positif juga kat sini. So, apa nilai cos nilainya positif? Cos positif berada dalam sukuan pertama dan keempat. Okey, dan maklumat satu lagi dikata B ialah sudut refleks. Jadi sudut refleks hanya berada pada sukuan ketiga sajalah. Okey, so kita ambil pada sukuan yang ketiga. So sudut B berada di sini. Boleh? So sudut B diberi cos B adalah 4/5. Cos maksudnya sebelah per hypotenuse. So sebelah adalah 4, hypotenuse adalah 5. Okey.
So, boleh cari tak setentang kat sini? Guna Pythagoras theorem juga, kamu akan dapat 3. Okey. So, baru kita akan jawab soalan iaitu tangent B sama dengan, tangent B. Tangent B adalah setentang per sebelah. Tengok pada B, setentang kita adalah 3 dan sebelah kita adalah 4. Maksudnya 3/4. Kemudian kamu akan check tangent B dalam sukuan keempat, tangent bernilai positif atau negatif. Yang ini kena double check. Okey. Ahmad suka tolong cikgu. So, dalam sukuan keempat, tangent adalah bernilai negatif. So, kena letak tanda negatif. Okey, untuk B, sin A plus B. Okey, so kat sinilah kita akan gunakan dulu formula-formula penambahan tadi. Okey, sin A plus B, kita tengok pada formula penambahan. Mana formulanya? Okey. Tak apalah, tak boleh nak loading kat tepi tu. Okey, kita guna formula yang mana? Okey, awak boleh refer formula, senarai formula iaitu kita gunakan sin A cos B tambah cos A sin B. Tolong check formula mana cikgu guna ni. Okey, sekejap cikgu check. Mana? Kita gunakan formula nombor. Okey. Nampak kita gunakan formula nombor 8 ni. So, sin A plus B plus, maksudnya kat sini pun plus. Okey, so kita gunakan formula nombor 8. Masukkan dahulu dalam persamaan. Kemudian kita akan carilah sin A apa. Cari dulu sin A. Apa dia daripada rajah tadi. Sin A setentang per hypotenuse 12/13. Okey, darab dengan cos B. Cos B apa? 4/5. Okey, semua positif Check juga dia punya tanda. Tambah cos A sebelah per hypotenuse 5/13 dan cos pada sukuan pertama positif. Sin B setentang per hypotenuse 3/5 dan sin dalam sukuan keempat adalah negatif. Jadi kamu kena check macam tu. Dan akhirnya kamu tekan kalkulator, dapatlah nilainya. Boleh? Dapatlah nilainya 33/65. Boleh? Jadi dalam soalan tu sebenarnya kamu tak tahu pun yang soalan ni perlu guna formula yang mana. Kamu perlu biasakan jawab soalan-soalan bentuk macam ni. Okey? Okey, cikgu tunjuk satu lagi contoh soalan nombor 4 ni. Okey. Diberi cos P sama dengan negatif 4/5. Okey, ni maklumat dia highlightkan. Cos Q sama dengan 12/13 dan dia kata P ni berada di antara 180 hingga 360. Dan di sini sebenarnya ada maklumat dia yang kamu kena pasti dia berada di sukuan keberapa. Tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai. Okey. Cari nilai sin dan seterusnya. Tapi sebelum kamu cari nilai, kamu kena lakarkan dahulu di mana kedudukannya dalam sukuan. Okey, satu untuk P, satu untuk Q. So, P, cos P negatif. Di mana cos P negatif? Dan P berada di antara 180 hingga 360. Maksudnya, sukuan yang ketiga dan sukuan keempat sahaja. Ini sukuan ketiga dan keempat. So, mana ni sukuan keberapa P-nya? Cos P adalah negatif. Cos P negatif pada sukuan keberapa? Ahmad suka tolong cikgu. So, cos P negatif pada sukuan yang ketiga. Boleh? So, kamu lakarkan segitiga kat sini. Ini adalah P kamu.
Jadi, masukkan nilai iaitu 4/5. So, P cos P sebelah hipotenus 5. Boleh? Itu maksudnya kita gunakan maklumat yang diberi dan lakarkan dulu. Dan dapatkan setentangnya adalah 3. Gunakan Pythagoras theorem. Okey, untuk Q, cos Q positif dan Q berada di antara. Okey, maksudnya Q juga dalam sukuan ketiga dan keempat. Tapi cos Q sekarang positif. So, Q berada di sukuan keempat. Okey. Dan Q diberi sebelah hipotenus. So, sebelah adalah 12. Hipotenus 13. So, setentang adalah setentangnya berapa? Setentang 5. Okey, guna Pythagoras theorem. Okay, barulah kamu carikan nilai bagi sin P tambah Q. Okey, sin P tambah Q, guna formula penambahan. Okey, sama dengan formula tadi kan? Sin P cos Q tambah cos P sin Q. Okey, guna formula Guna formula sin P cos Q tambah cos P sin Q. Formula nombor 8 ya. Okey, lepas tu masukkan nilai sin P. Okey, darab cos Q. Okey, sin P apa? So, P sin setentang per hipotenus 3/5. Sin dalam sukuan yang ketiga bernilai negatif. Jadi, kamu letak negatif. Darab dengan cos Q. Cos Q sebelah. Okey. Per hipotenus maksudnya 12/13 tambah cos P. Cos P sebelah per hipotenus 4/5 dan ini tandanya negatif. Kemudian darabkan dengan sin Q setentang per hipotenus iaitu 5/13 dan sin pada sukuan keempat bernilai negatif. So, akhirnya kamu akan calculate. Dapatlah negatif 16/65. Boleh? Okey, untuk soalan B. Cos P tambah Q. Okey. Sama dengan, okey, tengok formula cos P. Okey, cos. Formula, kita panggil apa? Formula penambahan cos P. Okey, kamu rujuk formula, okey. Formula nombor 9. Okey, formula nombor 9, cos A plus B sama dengan cos A, cos B tolak sin A, sin B. Okey, so tulis dulu formulanya. Iaitu cos P, cos Q. Okey, cos P darab cos Q tolak. Okey, tolak sin P sin Q. Kemudian masukkan saja cos P adalah negatif 4/5 darab cos Q 12/13 tolak. Okey, tolak sin P. Sin P adalah negatif 3/5 dan darab dengan sin Q negatif 5/13. Okey, masukkan dalam tu semua dalam formulanya dan akhirnya dapatkan jawapan. Okey, kamu permudahkan dapatkan jawapannya iaitu negatif 63/65. Okey, tolong cek betul atau silap cikgu tulis ni. Tolong cek. Negatif 63/65.
So, itu bentuk soalan yang mungkin kamu jumpa. Kalau nampak dia tambah macam tu, itu maksudnya kita akan gunakan formula penambahan. Okey, seterusnya cikgu pergi kepada bahagian C, iaitu selesaikan formula persamaan menggunakan sudut gandaan. Okey, selesaikan persamaan. Bila selesaikan, okey. Tengok contoh soalan. Kat sini awak boleh go through contoh. Okey, rumus gandaan. Okey. So, ini kita akan dapat suatu nilai lah. Kalau selesaikan, maksudnya kita akan dapat suatu nilai. So, di sini pun kita akan gunakan formula sudut gandaan lah. Okay, sudut gandaan. Tapi, kalau dalam exam dia tak bagi tahu, kamu sendiri kena tengok dan nilai. Oh, ini apa? Sudut gandaan. Jadi, kita guna formula gandaan. Okay. Cikgu tulis pada soalan, iaitu soalan nombor 2. Okay, diberi sin theta sama dengan S. Theta ialah satu sudut tirus. Ungkapkan dalam sebutan S. Okey, ini lain sikit. Cikgu tunjuk yang soalan nombor 1 dulu. Soalan 1 dengan 2 berbeza sikit. Tapi dalam contoh di atas ada contoh dia. Kamu boleh refer contoh. Okey, tengok soalan nombor 1 dulu. Diberi tangent A sama dengan. Okey, ini soalan ni lebih kurang sama dengan yang tadi. Okay, cuma formula kita gunakan formula sudut gandaan lah. Okay, dan diberi A berada di antara 0 hingga 90 darjah. 0 hingga 90 darjah maksudnya ini berada dalam sukuan yang pertama. So, kat sini kamu perlu lakar sedikit graf dia, sukuan dia. Tangent A berada dalam sukuan pertama. Jadi, buat segitiga. So, ini sudut A. Okey, tangent maksudnya setentang per sebelah. 5/12 di sini. Dan hypotenuse-nya berapa? Hypotenuse 13. Okey. Punca kuasa 2. 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 dapatlah 13. Okey. Okey, itu maklumat yang diberi. Kita gunakan. Dan barulah kita akan jawab soalan. Okey. Okey, untuk A, sin 2A. Okey, sin 2A kita rujuk pada formula rumus gandaan. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Okey, so ini sama dengan 2 sin apa tadi? 2 sin A cos A. Okey, salin dulu formula. Kemudian kita akan darabkanlah 2 darab sin A. Okey, base angle kita sin A. Sin A setentang per hypotenuse. Maksudnya 5/13. Darab dengan cos A. Cos A sebelah per hypotenuse. 12/13. Nampak? Kita masukkan saja dalam formula dan akhirnya dapatkan nilai iaitu 120/169. Okey, so itu adalah sin 2A. Okay, untuk B, tangent 2A. Okey, kita tengok pada formula tangent 2A. Okey, mana tangent 2A? Okey, tangent 2A formula nombor 11. Okey, formula nombor 11 iaitu 2 tan A per 1 tolak tan kuasa 2A. Okey, so masuk dalam formula dahulu iaitu 2 tan A, tangent A perkan dengan 1 tolak tangent kuasa 2A. So, 2 darab tangent A. Tangent A tadi kita dapat apa tadi? 5/12. Okay, dalam soalan diberi perkan dengan 1 tolak 5/12 kuasa 2. Okay, dan kuasa 2A itu maksudnya tangent dikuasa 2 kan. Dan
Kamu masuk dalam kalkulator, dapatkan terus nilai dia, nilai akhirnya, dan masukkan kat sini, okey? 119. Boleh? Okey. Dan sama juga dengan cos untuk C, cos 2A. Cikgu sambung kat sini C, cos 2A. Okey, tengok formula cos. Kamu akan dapati cos 2A. Okey, kat sini kita ada formula cos 2A. Banyak formula kan? Okey, so boleh pilih mana-mana satu lah yang sesuai, yang ada maklumatnya, yang kita boleh cari maklumat. Okey, kalau kat sini sama ada nak pilih satu boleh, dua boleh, tak ada masalah. Sebab kita nak cari nilai sahaja. Jadi cikgu pilih mana ya? Cikgu pilih yang nombor 2 iaitu 2 cos kuasa 2 A tolak 1. Okey, kamu boleh cuba tengok formula lain, sama tak jawapan dia, okey? Explore sendiri. 2 darab 12 per 13 kuasa 2 tolak 1 dan akhirnya dapatlah jawapan dia, okey? Dapatkan jawapan 169. Okey. So itu untuk soalan nombor 1. Okey. Cikgu terus kepada yang lain, cikgu nak kamu cuba sendiri, okey? Yang mungkin berbeza sedikit adalah nombor 4 ni. Cuba tengok soalan nombor 4, dia akan berbeza sebab kat sinilah yang cikgu kata tadi rumus separuh tadi.